Pelbagai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi dicapai setiap hari. Dalam video kali ini, kita akan melihat beberapa pencapaian sepanjang bulan Januari 2021. Pertama sekali, perkembangan mengenai COVID-19, iaitu kajian, vaksin dan rawatan secara global. India meluluskan vaksin Oxford AstraZeneca dan vaksin COVID-19 buatan mereka, dan China meluluskan vaksin COVID-19 domestik mereka untuk kegunaan umum. Suatu kajian yang terbaru mendapati vaksin Pfizer-BioNTech dapat menetralkan mutasi utama varian coronavirus yang baru-baru ini dijumpai di United Kingdom dan Afrika Selatan. Ujian air liur Chris yang terbaru, ianya menggunakan telefon pintar, ianya mudah alih dan juga ultra sensitif. Ujian ini dapat mengesan COVID-19 dalam hanya 15 minit tanpa memerlukan apa-apa peralatan makmal. Pesakit COVID-19 dikesan mempunyai mikrobioma usus yang berbeza berbanding dengan orang yang tidak mempunyai penyakit itu. Ini mempengaruhi tindak balas imun mereka terhadap virus. Satu kajian terbaru mendapati coronavirus memerlukan kolesterol untuk menyerang sel dan membentuk sel mega. Tanpa kolesterol, ia tidak dapat memasuki penghalang pelindung sel. Menurut data yang terbaru, lebih 94.4 juta dos vaksin COVID-19 di 62 negara telah diberikan setakat bulan Januari dengan hampir 4.4 juta dos setiap hari. Dalam kajian yang terbaru, didapati antibodi pelindung terhadap COVID-19 boleh berpindah daripada ibu kepada bayi semasa mengandung. Seterusnya, perkembangan mengenai kajian yang memberi manfaat untuk alam sekitar. Satu kajian yang terbaru mendapati daging organik mempunyai kesan rumah hijau yang hampir sama dengan daging biasa. Kaedah penyahgaraman baru menggunakan sedikit sahaja tenaga untuk menapis air. Ini dapat meningkatkan akses kepada air bersih dan juga mengurangkan bil air. Sebahagian kecil mikroplastik telah dijumpai dalam salji di Gunung Everest, iaitu gunung yang tertinggi di dunia. Penyelidik membina nanofiber molekul. Ianya lebih kuat daripada keluli. Ini dapat memberi inspirasi kepada pelbagai aplikasi yang lain. Kemudian, perkembangan berkaitan dengan bumi, alam semesta dan pengembaraan ke angkasa lepas. Ahli astronomi menemui satu gugusan besar baru. Ianya terdiri daripada 8 gugusan galaksi. Jisim gugusan besar ini adalah 580 trilion jisim suria. Jepun telah melancarkan inisiatif untuk mengembangkan satelit yang diperbuat daripada kayu. Ianya adalah yang kali pertama di dunia. Langkah ini adalah sebagai untuk mengurangkan sampah angkasa. Didapati bumi berputar lebih cepat pada tahun 2020 berbanding masa yang lain dalam 50 tahun yang terakhir. 28 hari yang terpantas dikatakan berlaku pada tahun 2020. Pengukuran yang terbaru menunjukkan alam semesta kita berusia 13.77 bilion tahun, lebih atau kurang 40 juta tahun. Satu teori baru telah dicipta, iaitu beberapa lohong hitam mungkin terhasil dari alam semesta yang runtuh, dan alam semesta kita mungkin kelihatan seperti itu oleh pemerhati dalam lohong hitam itu. Ahli astronomi buat kali pertamanya menyaksikan kematian galaksi. Galaksi itu mengeluarkan hampir separuh gas yang digunakannya untuk membentuk bintang-bintang. Ahli astronomi juga telah menemui sebuah exoplanet gas gergasi. Ianya mempunyai 3 matahari dan terletak sejauh 1800 tahun cahaya. Ahli astronomi juga menganggarkan laut terbesar di Titan adalah sedalam 1000 kaki. Ianya cukup ruangnya untuk sebuah kapal selam meneroka.
Sebilangan lohong besar boleh bersaiz sebesar keseluruhan galaksi, dengan jisim mereka adalah melebihi 100 bilion kali ganda daripada matahari. Seorang ahli fizik mencadangkan jenis pelontar roket yang terbaru yang dapat membawa manusia ke Marikh dan juga ke tempat-tempat lain di angkasa lepas. Satu kajian yang terbaru menerangkan cara mengekstrak tenaga dari lohong hitam. Ianya menggunakan kawasan yang kacau bilau di luar ufuk peristiwa ataupun event horizon lohong hitam. Seterusnya ialah perkembangan dalam penemuan dalam arkeologi dan peninggalan manusia purba. Seekor badak berbulu zaman ais, ianya telah ditemui di permafrost Siberia yang sedang mencair. Ianya telah terpelihara dengan baik di mana organ dalamnya masih lagi utuh. Satu lukisan gua yang tertua di dunia dikenal pasti di Indonesia. Dalam gambar itu ianya menggambarkan seekor khinzir dan umur lukisan itu ialah 45,500 tahun yang lepas. Para penyelidik juga menemui sebilah keris kristal ianya berusia 5,000 tahun di Sepanyol. Ianya mungkin memainkan peranan simbolik dalam masyarakat prasejarah Iberia. Para saintis juga menemui satu fosil yang berusia 98 juta tahun di Argentina. Ianya mungkin adalah fosil untuk dinosaur yang terbesar yang pernah wujud di muka bumi. Dalam perkembangan untuk memahami barah dengan lebih mendalam, satu kajian yang terbaru mendapati ubat anti cerit birit ataupun loperamide didapati boleh membunuh sel barah otak yang agresif dengan membunuh selnya. Kajian yang terbaru juga mendapati semasa kemoterapi, sel-sel kanser akan berhibernasi sama seperti beruang pada musim sejuk. Ini dapat menjelaskan mengapa sesetengah orang mendapat barah berulang kali. Vaksin peribadi untuk pesakit barah kulit menunjukkan kemajuan pada percubaan awal. Ini membolehkan individu yang berisiko tinggi juga boleh mendapat imuniti jangka panjang terhadap melanoma. Terdapat juga perkembangan berkaitan dengan haiwan, iaitu satu kajian yang terbaru mendapati platypus mempunyai gen burung, reptilia dan juga mamalia. Apabila berpeluh, platypus mengeluarkan susu dan ianya mempunyai 10 kromosom seks. Para saintis mendapati bahawa sel-sel hidup bertindak balas terhadap medan magnet. Dengan ini, mereka dapat memahami bagaimana haiwan menggunakan magnet bumi itu untuk menavigasi. Dengan menggunakan kaedah penyuntingan gen, para saintis dapat merawat penuaan peramatang pada tikus. Diharapkan suatu hari nanti ianya dapat merawat sindrom penuaan peramatang untuk kanak-kanak. Dengan menggunakan terapi gen, para saintis berjaya membuatkan seekor tikus berjalan semula. Sebelum itu ianya adalah lumpuh setelah menghadapi kecederaan keratan rentas sepenuhnya. Satu kajian yang terbaru mendapati belut memburu secara berkumpulan dan melancarkan serangan dengan bekerjasama. Kekuatan serangan mereka itu boleh menjadi 10 kali ganda lebih kuat apabila ianya dalam satu kumpulan. Rama-rama spesies Raja Barat dikatakan semakin pupus. Sebelum ini, bilangan rama-rama ini adalah berjuta-juta, tapi sekarang hanyalah 1914. Seekor tikus yang lumpuh dapat berjalan semula setelah menerima rawatan sitokin. Ianya menjana semula saraf yang cedera pada saraf tunjang tikus itu dengan yang mempunyai paraplegia ataupun lumpuh separuh badan. Satu kajian terbaru mendapati 1/4 daripada semua spesies lebah yang sebelum ini amat terkenal tidak pernah dilihat selepas tahun 1990-an. Para saintis mencipta 2 embrio baru untuk menyelamatkan mamalia yang paling terancam di dunia, iaitu badak putih utara daripada pupus.
Seterusnya adalah perkembangan dalam sains, teknologi dan juga perubatan yang berkaitan dengan manusia. Para saintis mengembangkan terapi gen yang terbaru untuk merawat pekak. Ini dalam melalui cara ini ianya menyampaikan gen ke dalam sel telinga dalam untuk memulihkan fungsinya. Satu penemuan yang terbaru mendapati kehidupan di bumi asalnya daripada RNA dan juga DNA, bukan hanya RNA seperti yang diketahui sebelum ini. Satu kajian yang melibatkan 1 juta orang mendapati tahap zat besi dalam darah mungkin mempengaruhi berapa lama kita akan hidup. Para saintis menjumpai satu DNA dengan 4 berbenang yang jarang ditemui dalam sel manusia. Dan mereka juga memerhatikan interaksinya dengan molekul lain dalam sel hidup. Sebilangan besar kembar serupa berasal dari satu telur yang disenyawakan, tetapi mereka tidak mempunyai 100% gen yang sama. Satu kajian mendapati dengan memendekkan jangka waktu bekerja dalam seminggu, seseorang itu dapat mengurangkan tabiat merokok, juga kegemukan dan secara keseluruhannya kesihatan mereka juga akan meningkat. Melalui pemindahan kornea buatan pertama yang berjaya di dunia, seorang lelaki yang berusia 78 tahun telah berjaya mendapatkan kembali penglihatan beliau setelah kehilangannya 1 dekad yang lepas. Ahli sains saraf mendapati otak-otak bagi ahli muzik mempunyai hubungan struktur dan fungsi yang lebih kuat berbanding yang orang bukan ahli muzik. Dengan menggunakan ultrasound, para penyelidik berjaya menghidupkan otak 2 orang yang koma dan juga mengaktifkan semula fungsi-fungsi tertentu di otak mereka. Dengan menggunakan pembelajaran mesin dan biomarker yang terdapat dalam darah ibu, para penyelidik dapat meramalkan risiko autisma dengan ketepatan 100%. Dalam perkembangan dalam mekanik kuantum, ahli fizik memerhatikan terdapat satu tingkah laku kuantum yang tak dapat dijangka. Ini mungkin mengisyaratkan terdapat zarah kuantum yang sama sekali baru. Dalam bidang berkaitan mikroorganisma, bakteria dikatakan mempunyai jam dalam mereka. Ianya sejajar dengan kitaran hidup 24 jam di bumi. Melalui penemuan ini, ianya dapat memberi implikasi untuk waktu pengambilan ubat. Sekian perkembangan untuk bulan lepas. Jumpa lagi untuk BLDS atau bulan lepas dalam sains bulan depan.